وعلى الكرام خادم الله بشكر الله لهم الفاتحة. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih lagi sihat walafiat, masih lagi boleh bangun. Ada mungkin saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita hanya terlantar saja di atas katil kerana sakit yang dihidapinya. Kita Alhamdulillah bukan saja boleh bangun daripada tidur, boleh melangkah ke bilik air. Ada orang terpaksa dipapah ke bilik air. Bahkan kita boleh menguruskan diri kita sendiri, boleh mandi, boleh pakai baju sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Sedangkan ada orang nak pakai baju pun isteri tolong pakaikan. Mandi pun orang lain tolong jiruskan air pada badannya kerana tak larat lagi nak uruskan diri sendiri. Maka dengan sebab itu, nikmat mana yang kita nak dustakan? Maka gunakanlah nikmat sihat, peluang sihat yang Allah Ta'ala bagi ini untuk kita menambahkan lagi ketaatan, amal soleh kepadanya. Mudah-mudahan kita tua dengan amal taqwa, tua dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan penghujung akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan, pagi ini saya kongsikan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini? Muslimin muslimat terhormati lagi diberikan, pada tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah. Antara tindakan Nabi SAW setelah berjaya membuka kota Mekah dengan runtuhnya kerajaan rejim Abu Sufyan, maka Nabi SAW mengarahkan sahabat supaya memecahkan patung-patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Nabi SAW kemudian masuk ke dalam Kaabah dan Nabi padam lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding Kaabah, antaranya gambar-gambar wanita yang lucah, termasuklah gambar-gambar malaikat, dan ada sebuah patung dalam Kaabah yang Nabi hancurkan, yang Nabi pecahkan. Nama patung itu ialah patung Hubal. Selain daripada itu, Bilal bin Rabah disuruh melaungkan azan, dan Bilal bin Rabah naik di atas Kaabah dan melaungkan azan sebagai detik permulaan pemerintahan Islam di kota Mekah Al-Mukarramah.
Seterusnya Nabi SAW mengarahkan supaya orang-orang musyrikin yang suatu ketika dahulu melakukan kejahatan ke atas orang Islam, Nabi sendiri dan keluarga baginda Bani Hashim dipulaukan ekonominya, tidak boleh urusan berjual beli dalam tempoh pemulauan itu. Kemudian ada sahabat yang diseksa. Bila dirabah, diletakkan di atas dadanya batu. Demikian juga Sumayyah, wanita yang gugur syahid kerana diseksa oleh orang-orang musyrikin, keluarga Yasir. Bahkan Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya berhijrah ke Habsyah, memandangkan tekanan yang dihadapi oleh orang Islam di awal permulaan dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah, dan sampai ke tahap mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW, sehingga Allah perintahkan baginda berhijrah ke negeri Yasrib. Inilah orang-orang musyrikin kemudian dihimpunkan di hadapan baginda, dan mereka rasa bimbang, takut Nabi akan balas dendam di atas kejahatan yang pernah mereka lakukan suatu ketika dahulu. Tetapi Nabi SAW maafkan mereka, dan Nabi berikan janji keamanan untuk mereka tinggal di kota Mekah dengan syarat mereka jangan ganggu orang-orang Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat dan hormati lagi dimuliakan. Kemudian pada tahun harapannya, tahun ke-9 Hijrah, ketika itu musim haji, Nabi SAW sendiri pada tahun itu tidak mengerjakan haji. Nabi melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua rombongan membawa para sahabat daripada Madinah ke Mekah untuk mengerjakan haji. Nabi tahu orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Mekah juga mahu mengerjakan haji, tetapi cara ibadah haji mereka ialah seperti mana yang mereka warisi sejak nenek moyang mereka, iaitu mengelilingi Kaabah dalam keadaan berbogel, telanjang, penuh perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Nabi SAW tidak mahu ada percampuran antara ibadah haji cara Islam dengan ibadah haji cara orang-orang jahiliah. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 1 hingga 2. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu ikat perjanjian dengan mereka. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah firman, fasihu fil ard arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Oleh itu hendaklah kamu wahai kaum musyrikin bergerak di muka bumi dengan bebasnya selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahawa kamu tidak terlepas dari azab seksaan Allah, dan ingatlah sesungguhnya Allah akan menghina orang-orang kafir dengan bala bencana di dunia dan juga azab seksaan di akhirat. Nabi SAW minta supaya Sayyidina Ali karamallahu wajhah bergegas ke Mekah, bacakan ayat ini. Maka bergegaslah Sayyidina Ali karamallahu wajhah menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dan kebetulan sampainya Sayyidina Ali di Mekah pada hari wukuf. Sayyidina Abu Bakar menjangkakan Sayyidina Ali datang kerana nak menggantikan tempatnya sebagai amir, sebagai ketua rombongan. Tetapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan, aku datang ke sini kerana amanah dari Rasulullah untuk bacakan ayat ini. Jadi ketika itu semua berada di Arafah, termasuk jemaah haji orang-orang musyrikin.
Maka ayat ini dibacakan di hadapan semua jemaah haji ketika itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa janji mereka untuk tinggal dalam keadaan aman di bumi Mekah terbatal. Itu maksud ini adalah pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu ikat perjanjian dengan mereka. Sebab ketika mereka diberi pengampunan besar-besaran, ramai di kalangan mereka masuk Islam, ada di kalangan mereka saki-baki yang masih enggan memeluk Islam, tapi Nabi janjikan keamanan untuk mereka tinggal di kota Mekah. Tetapi start daripada mulanya ayat ini diturunkan sehinggalah 4 bulan selepas itu mereka hendaklah kosongkan kota Mekah. Siapa? Orang-orang musyrikin. Hendaklah kamu, wahai kaum musyrikin, bergerak di muka bumi. Muka bumi yang dimaksudkan di sini ialah Mekah selama 4 bulan. Ini notis. Allah Ta'ala bagi mereka notis selama 4 bulan untuk kosongkan kota Mekah. Maknanya ayat ini dibacakan pada 9 Zulhijjah. Notis 4 bulan maknanya sampai bulan Rajamadil, bulan Muharram, kemudian bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Selepas 9 Rabiul Akhir, mereka dikehendaki tidak ada lagi di bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebab bumi Mekah ini tanah haram. Orang bukan Islam haram tinggal di tanah suci ini. Sebab itu mereka kena keluar. Lalu orang-orang musyrik ini bantah, sebab mereka dah lama duduk di situ. Mereka dah zaman berzaman tinggal di kota Mekah, tiba-tiba dia bagi notis untuk kosongkan kota Mekah. Sebenarnya Islam ni tidak zalim. Allah Ta'ala beri mereka notis 4 bulan, bukan notis 24 jam. Kalau kita tak suka dengan orang yang sewa rumah kita, tak bayar, lalu kita bagi notis 24 jam, kena keluar hari ni juga. Sebab ada orang nak sewa rumah aku, macam tu kita bagi notis 24 jam. Kita bolehlah macam tu. Muslimin muslimat hormati lagi di mereka. Tapi orang-orang musyrikin ini diberi notis 4 bulan. Allah bagi mereka tempoh masa yang cukup. Dalam tempoh 4 bulan tu, kalau mereka nak jual rumah mereka di Mekah, untuk beli rumah baru, untuk tinggal di luar kota Mekah, inilah dalam tempoh 4 bulan ini. Kalau mereka ada ladang tanam tanaman, ladang kurma atau sebagainya, luas macam mana pun, besar macam mana pun, dalam tempoh 4 bulan carilah buyer, carilah pembeli untuk jual ladang itu dan keluarlah daripada kota Mekah. Kalau mereka tak mau keluar dalam tempoh 4 bulan, maka mereka akan ditunjukkan jalan keluar. Nak menunjukkan tegasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa apabila keadaan dalam tempoh 4 bulan mereka kena keluar. Lalu mereka bantah. Bukan senang tuan-tuan, dah lama duduk di taman guru, tiba-tiba disuruh keluar. Kosong kan? Rumah ni hendaklah dijual, dan hasil jualan tu carilah rumah lain. Jangan duduk di taman guru. Macam tu lah, carilah. Demikian orang musyrikin, mereka bantah peraturan ini. Sebab mereka dah lama tinggal di kota Mekah. Bukan saja mereka dah lama tinggal di kota Mekah, bahkan mereka juga memakmurkan Masjidil Haram. Mereka menjaga, membersihkan Masjidil Haram. Ingat ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, apa jasa orang musyrikin ke atas binaan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi Kaabah ketika itu
bangunannya semakin tua, semakin dindingnya menunjukkan kereputan dan hampir runtuh. Jadi orang musyrikin bimbang, kalaulah mereka biarkan Kaabah itu runtuh, musnah, mereka teringat macam mana Abrahah nak runtuhkan Kaabah. Apa jadi pada Abrahah dan tentera-tenteranya? Allah hantar burung ababil. Sedangkan Abrahah ini dan tentera-tenteranya daripada Yaman nak masuk ke kota Mekah, nak runtuhkan Kaabah. Belum sempat sampai di Mekah, Allah dah hantar burung ababil, hancurkan mereka, musnahkan bala tentera ini. Ini kan mereka yang dah tinggal di kota Mekah, biarkan Kaabah ni runtuh, musnah, lagilah mengundang kemurkaan Allah. Sebab itu mereka takut Allah hantar burung ababil. Kalaulah orang daripada luar Mekah nak runtuhkan Kaabah, Allah dah hantar burung ababil. Ini kan mereka yang berada dalam kota Mekah, biarkan Kaabah itu runtuh. Ini merupakan satu dosa besar. Mereka bimbang Allah hantar burung ababil, musnah. Itulah ketakutan orang-orang musyrikin ketika itu. Lalu mereka pun bermesyuarat, mereka berbincang bersama mereka, nak tak nak mereka kena baik pulih Kaabah, jangan biarkan Kaabah ni runtuh. Lalu hasil mesyuarat orang-orang musyrikin, mereka bersepakat bahawa Kaabah ini binaan yang mulia, maka kita kena gunakan modal daripada sumber yang halal. Tak boleh kita baik pulih Kaabah ini daripada sumber yang haram. Sumber yang haram apa dia? Tuan-tuan kena faham, Mekah ketika itu zaman jahiliah, antara kekuatan ekonomi mereka adalah perjudian. Zaman jahiliah mereka sangat suka berjudi. Jadi sumber kekuatan ekonomi negeri Mekah ketika itu adalah hasil judi. Selain daripada itu haram. Jadi sumber kekuatan ekonomi Mekah ketika itu adalah hasil haram. Jual beli berhala, jual beli hamba. Jadi mereka tahu ini adalah sumber yang haram. Nak menunjukkan kepada kita betapa keji, teruk, sesatnya masyarakat Arab jahiliah, tapi mereka tahu beza halal dan haram. Oleh kerana mereka tidak ada sumber halal yang cukup untuk membaik pulih Kaabah, lalu mereka tinggalkan bahagian Hijr Ismail itu sampai separuh bahu kita, dan mereka tak naikkan dindingnya sampai ke atas seperti mana zaman moyang mereka Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Kaabah, bangunannya di zaman Nabi Ibrahim tidak sama seperti mana bangunan Kaabah hari ini. Bangunan Kaabah zaman Nabi Ibrahim, dia naik, bahagian Hijr Ismail itu naik sampai ke atas. Tapi Kaabah yang kita lihat hari ini, Hijr Ismail yang si lengkung terbalik itu, hanya separuh bahu kita saja. Sebab musyrikin Mekah ketika itu mereka tak cukup modal untuk naikkan sampai ke atas. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan mereka untuk memelihara, menjaga, memulih Kaabah daripada runtuh. Kegigihan mereka mengumpul dana daripada sumber yang halal. Mereka tak mau gunakan satu sen pun daripada sumber judi untuk baik pulih Kaabah. Nak menunjukkan betapa gigihnya orang musyrikin memakmurkan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi takkan mereka tak ada peluang untuk tinggal di kota Mekah.
sedangkan mereka berjasa, rakyat yang berjasa di kota Mekah, iaitu membaik pulih Kaabah Al-Musharrafah. Jadi bantahan mereka diketahui oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha mendengar. Justru Allah Ta'ala turunkan ayat ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa golongan yang layak memakmurkan masjid itu, masjid yang disebut dalam ayat ini merujuk kepada Masjid Haram. Golongan yang layak memakmurkan Masjid Haram, dan di kata lain yang layak tinggal di kota Mekah ini. Kalau kalian nak tinggal di kota Mekah ini, mesti ada 4 ciri. Kalau tak ada 4 ciri ini, satu daripadanya maka kena keluar selepas notis 4 bulan. Pertama, ciri yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalian ciri yang pertama ni dah out, tak ada. Dan yang kedua, mendirikan solat. Bukan setakat beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, kena laksanakan perintah Allah. Bukti keimanan antaranya yang paling asas, paling basic, dirikan solat. Kalian ciri pertama dah tak ada dah. Kalian mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Solat, zakat tak dipisahkan. Solat hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Sebab itu siapa yang mendirikan solat tapi kedekut, bakhil, tak mau keluarkan zakat, maka ada something wrong pada solatnya. Sepatutnya orang yang mendirikan solat, dia akan melahirkan sifat pemurah dalam diri dia. Duit berkepuk-kepuk dalam simpanan, tak keluar zakat, parah. Dalam kubur besok panen. Tak sempat nak beritahu kepada anak-anak, duit simpanan ayah tu sebelum difaraidkan, bayar dulu hutang. Hutang apa? Hutang zakat. Habis duit itu diwariskan kepada anak-anak. Sebab anak-anak tak tahu. Dahlah anak-anak makan duit harta fakir miskin. Jadi tuan-tuan, jangan wariskan harta kita yang haknya kepada fakir miskin, kepada anak-anak kita. Panen kita dalam kubur besok. Maka dengan sebab itu, bayar zakat. Zakat simpanan, duit banyak, puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu yang kita simpan dalam bank ini, bank itu. Maka jangan lupa bayar zakat. Sepatutnya kita menjadi orang yang pemurah apabila kita mendirikan solat. Dan yang keempat, tidak takut melainkan kepada Allah. Jadi 4 ciri ini. Namun kesemua ciri ini tidak ada pada kaum musyrikin. Tidak ada. Menyebabkan mereka tidak layak untuk tinggal di kota Mekah, apatah lagi memakmur dan menguruskan Masjidil Haram. Jadi start daripada bulan Rabiul Akhir 9 Zulhijjah, mereka kena keluar daripada kota Mekah. Haram orang bukan Islam sampai bila? Sampai kiamat untuk tinggal di tanah haram. Sebab itu Mekah dikenali sebagai apa? Tanah haram. Adapun selain daripada Mekah, selain daripada Muzdalifah, selain daripada Mina, selain daripada Marina, semuanya adalah tanah halal. Taman Guru tanah halal atau tanah haram? Tanah halal. Maknanya orang bukan Islam boleh tinggal di tempat kita ini. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan memakmurkan dalam ayat ini bukan sahaja membangunkan masjid secara fizikal. Masjid perlukan dana untuk beli kapet baru, kita keluarkan duit. Bukan itu saja. Masjid perlukan dana untuk ganti atap yang bocor, kita pun keluarkan duit.
Masjid perlukan dana untuk pasang aircon, kita pun keluarkan duit. Bukan itu saja yang dimaksudkan memakmurkan masjid, bahkan termasuk juga memakmurkan masjid ini pergi ke masjid untuk solat. Orang yang memakmurkan masjid bukan saja pengurusi masjid, bukan saja imam masjid. Memang confirm mereka ni pemakmur masjid. Bukan saja Bilal masjid, confirm Bilal dia melakukan azan mengajak orang datang ke masjid, confirm dia adalah seorang pemakmur masjid. Habis mereka yang datang ke masjid bukan pemakmur juga. Mereka yang datang ke masjid duduk beriktikaf, solat berjemaah, baca Quran. Mana tempat yang Allah Ta'ala suka di atas muka bumi ini? Tempat inilah masjid. Maka kalau kita mahu menjadi orang yang disukai oleh Allah, sukalah pergi ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang beri galakan supaya orang yang beriman menambatkan hati mereka dengan masjid. Sepatutnya makin meningkat usia kita, makin lanjut usia kita, makin rapat kita dengan rumah Allah. Sabda Nabi SAW, "Iza ra'aitumur rajula ya'talul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat orang lelaki, seorang lelaki menjadi kebiasaannya pergi ke masjid, maka saksikanlah keimanan untuknya. Dalam hadis yang lain, "Innama ummarul masajid hum ahlullah." Sesungguhnya orang yang meramaikan masjid itu mereka adalah sebenar-benar ahli Allah. Ahli Allah ni, ahli itu maknanya keluarga. Kita pun apa-apa hal nak beri bantuan, berilah bantuan kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu. Mana-mana yang susah, kita bantu. Jangan orang luar yang tak ada kena-mena kita dahulukan bantuan. Tapi ada adik-beradik kita yang hubungan darah kita yang susah, kita abaikan. Itu bukan ajaran Islam. Nak bantu, mulakan dengan yang dekat dulu. Jadi orang yang datang ke masjid ni keluarga Allah. Di akhirat, apa hal urusan nak masuk syurga, Allah utamakan dulu keluarganya. Itu mereka yang sentiasa datang mengimarahkan masjid. Tuan-tuan kaum muslimin muslimat dirahmati lagi diberikan, manalah tempat yang aman, yang tenteram, tuan-tuan? Tempat yang tenteram, tempat yang aman, tempat yang tenang di mana? Masjid. Kalau kita mahu jiwa kita, hidup kita dalam keadaan tenang, maka selalulah pergi ke tempat yang tenang. Berkawan, bercampur dengan orang yang tenang. Tempat yang tenang tidak lain ialah rumah Allah, masjid, yang selalu disebut nama Allah. Sebut nama Allah, baca Quran, mengaji, berzikir dalam masjid, melahirkan ketenangan. Orang yang datang ke masjid, orang yang tenang. Solat yang paling terbaik ialah solat dalam keadaan tenang. Solat dalam keadaan tenang, di mana tempatnya? Di masjid. Solat di rumah belum tentu tenang, sampai tak ingat berapa rakaat. Berulang-ulang semayang, berulang-ulang, ada was-was dan sebagainya. Tapi kalau solat berjemaah di masjid, insya-Allah selesai. Tak akan timbul berapa rakaat dah ni ya. Imam bagi salam, maknanya selesailah. Sebab itu imam kalau dia mengimami solat, dia kena tenang. Bila imam tenang, tak baca laju-laju, meraihkan makmum di belakang, maka bila solat dilakukan dalam keadaan tenang, makmum pun akan tenang, semua akan tenang. Maka melahirkan manusia yang bersifat tenang.
balik ke rumah, rumah tangga kita tenang. Aura ketenangan itu tempiasnya kena pula pada anak-anak. Anak-anak pun akan tenang, masyarakat akan tenang. Mudah-mudahan kita mandi pun dalam keadaan tenang. Dah tua-tua apa lagi nak pening-pening kepala, bergaduh-gaduh lagi. Dah tua-tua ni kita mahukan tenteram, ketenangan. Maka tak ada cara lain, sepatutnya kita semakin dekat dengan rumah Allah. Pergilah kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita nak, mati dalam keadaan tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diredai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan. Sudahlah duduk, sudahlah selalu datang ke masjid. Duduk pula antara menunggu antara maghrib dengan isyak. Duduk menunggu waktu isyak, duduk. Kemudian sambil tu dengar pula kuliah, pengajian ilmu. Alangkah berganda-gandanya pahala yang dia dapat. Dah berjalan tadi daripada rumah, tak kisahlah sama ada menggunakan kaki ataupun menaiki kenderaan untuk ke masjid, ke rumah Allah, pergi ke tempat yang tenang, dapat pahala solat berjemaah. Tapi tuan-tuan, nak dapat pahala solat berjemaah ni ada syarat-syaratnya. Kena saf kita itu kena betul. Jangan saf yang pertama tak penuh lagi, saf yang kedua, saf yang ketiga pun ada yang rongak, saf yang keempat dia kena cantik, barulah dapat pahala 27 ataupun 25. Ada hadis sebut 27, ada hadis sebut 25. Ia bergantung kepada bagaimana kualiti solat yang kita dirikan, bacaan kita raihkan tak, sunat hai'ah, sunat ab'ad. Kemudian kita solat berjemaah di mana? Ya, di rumah pun boleh juga solat berjemaah. Kalau solat berjemaah di rumah, tentulah pahala tak sama solat di masjid. Sebab itu ada pahala 25 kali ganda, ada pahala 27 kali ganda. Sebaik-baiknya solatlah di masjid kalau kita nak dapatkan pahala 27 kali ganda. Dalam satu hadis yang lain, seseorang yang menunaikan solat berjemaah akan digandakan pahala 25 kali ganda, lebih berbanding dengan bersolat sendirian di rumah atau di kedai-kedai. Apabila seorang itu berwudu dan mengelakkan wudunya, berwudu kemudian mengelakkan wudunya dengan amalan-amalan sunat ketika mengambil wudu. Apakah amalan-amalan sunat ketika mengambil wudu? Basuh 3 kali contohnya, basuh telinga contohnya. Kemudian berjalan ke masjid untuk menunaikan solat, maka setiap langkahnya akan ditingkatkan satu darjat dan digugurkan satu dosa. Mana manusia yang tidak berdosa? Semua manusia ada melakukan kesalahan dan dosa. Maka salah satu cara penghapusan dosa ialah ke masjid. Kemudian disebut di situ, setelah mendirikan solat, dia terus duduk dalam keadaan berwudu. Maka para malaikat akan mohon rahmat keampunan untuknya. Malaikat mendoakan, malaikat makhluk yang tidak melakukan kesalahan, taat kepada perintah Allah, mendoakan orang yang duduk menanti waktu solat. Berapa lama dia duduk di situ menanti waktu solat?
Maka lama itulah para malaikat, ada malaikat tugas dia minta ampunkan dosa orang yang duduk dalam masjid. Ada malaikat yang tugasnya berdoa minta Allah ampunkan dosa orang yang solat di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alas safil awal. Maka dengan sebab itu, orang yang datang awal ke masjid, dia kena ambil hak dia. Apa hak dia? Duduk di barisan depan. Dialah yang berhak untuk duduk di barisan depan bandingkan orang yang lewat. Memang dia berhak sebab dia datang awal. Dia berhak untuk mendapat doa malaikat, ya Allah ampunkanlah dosa orang ini. Itu kelebihan orang yang solat di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu shallu. Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Apa maksud Allah dan malaikat berselawat? Allah berselawat maksudnya Allah menurunkan rahmat, kebaikan ke atas orang yang solat di saf yang pertama. Malaikat berselawat artinya malaikat mendoakan rahmat, kebaikan. Ya Allah rahmatilah, ya Allah ampunilah, ya Allah sucikanlah hamba ini daripada dosanya. Dia akan melangkah keluar dari masjid daripada keadaan dosanya Allah ampunkan. Ini yang kita nak. Sebab apa? Kelebihan solat di saf yang pertama. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan. Malaikat ni tuan-tuan, dia kalau berdoa dia tak sama dengan manusia berdoa. Manusia ni ialah manusia. Manusia ni apa beza dengan malaikat? Manusia ni ada buat salah dan silap. Hebat macam mana pun, ulama macam mana pun, yang maksum siapa dia? Nabi Rasul. Jadi manusia ni hebat macam mana pun, dia hafal Quran, tapi dia selagi mana manusia tidak lari daripada melakukan salah dan silap. Malaikat ni dia 100% tak silap. Dia tak pernah melakukan kesalahan dan juga dosa. Malaikat makhluk yang taat perintah Allah. Makhluk yang taat perintah Allah ni mendoakan kita. Maka peluang untuk doa malaikat dimakbulkan itu sangat besar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi lagi diberikan. Para malaikat akan mohon rahmat dan keampunan untuknya selagi mana dia duduk menanti untuk menunaikan solat seterusnya. Antara maghrib selesai sembahyang maghrib, dia menanti pula waktu isyak. Malaikat akan sentiasa mendoakan. Maka dia akan sentiasa mendapat pahala sepanjang masa dia menunggu masuknya waktu solat berikutnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini bukan hadis dhaif, ini hadis sahih. Dengan siapa lagi kita nak percaya kalau tak kita percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu seorang as-siddiq, cakapnya itu benar. Kalau apa yang Nabi kata tu, maka percaya sajalah 100%. Dahlah menanti antara maghrib dan isyak, duduk dalam masjid dalam keadaan berwudu, dengar pula kuliah, dapat pula pahala ekstra. Tuan-tuan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk syurga. Tuan-tuan, raihlah. Kita dah masuk tahun baru hijrah. Tahun baru apa? Masihi. Tahun baru Masihi tahun 2023. Dah meningkat usia kita. Tak kisahlah tahun baru Masihi ke, tahun baru hijrah ke. Kedua-dua tahun baru ini merujuk kepada kiraan. Kalau tahun Masihi berdasarkan kiraan apa? Matahari. Kalau tahun hijrah, kalender Islam berdasarkan kiraan bulan. Matahari, bulan, makhluk Allah yang dicipta untuk manusia mengetahui tarikh, masa dan bulan. Disebut dalam Al-Quran, wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an
wal qamara nura. Tuan-tuan puan muslimin muslimat terhormati lagi dimuliakan, Allah Ta'ala menjadikan bulan, menjadikan matahari. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun. Cuma kita ikut kalender Islam supaya kita tahu bila masuknya bulan puasa, bila masuknya bulan haji. Sebab itu perlunya tahu kalender Islam. Dalam masa yang sama kita raikan juga tahun Masih, sebab ia merujuk kepada matahari. Kalender Islam merujuk kepada bulan. Dua makhluk ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Disebut di dalam Al-Quran, Allah menciptanya untuk kita tahu tarikh, masa dan bulan serta tahun. Jadi tuan-tuan, sepatutnya semakin meningkat usia kita. Kalau ikut kiraan Masihi, umur kita mungkin tak sama ikut kiraan Qamari. Mungkin kita kalau ikut kiraan Qamariyah, kita tambah 2 tahun, 3 tahun. Kalau umur kita tahun ni, tahun Masihi 50, mungkin ikut Qamari dah 53 dah umur kita. Makin dekat usia kita dengan kematian. Tuan-tuan, umatku kata Nabi antara 60 ke 70. Kalau dah sampai umur 60 tahun, Allah tak mau lagi dengar alasan. Siapa yang dah mencecah usianya 60 tahun dan 70 tahun, di akhirat nanti Allah Ta'ala tidak mahu lagi mendengar alasannya. Apa maksudnya? Kalau dia beritahu, Tuhan, saya ni dulu tak sempat nak beribadat, tak sempat nak kumpulkan pahala. Umur berapa tahun bisa meninggal? 63 tahun, 64 tahun. Ada orang usia meninggal 50 tahun, masih banyak amal soleh yang dilakukan. Kau 63 tahun masih beri alasan lagi tak sempat nak melakukan amal soleh. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah tak mau dengar lagi alasan. Tambah lagi umur 60 ni biasanya dah pencen. Ada orang tak sempat pencen, kita ni bersyukurlah tuan-tuan, dah lah pencen, sihat walafiat. Ada orang tak sempat pencen dah meninggal. Kita dah 70, dah 15 tahun makan duit pencen, sihat walafiat lagi, tak bersyukur. Nikmat mana yang nak didustakan? Masih lagi tidak mahu ke masjid. 15 tahun pencet. Dulu masa bekerja, lukui siang malam bekerja, gaji kecil. Nak besarkan anak-anak ramai 9 orang, gaji kecil. Itu yang kerja part time, malam balik pejabat. Malam kerja part time, nak menampung keluarga yang ramai. Sekarang dah pencet, duit pencet dapat, anak-anak bagi lagi, masukkan duit dalam jairo. Tak habis makan suami isteri. Rumah pun dah habis bayar, kereta pun dah habis bayar. Nikmat mana yang nak didustakan? Dulu nak mengaji Quran, sibuk. Siang kerja, malam kerja. Dulu nak ke masjid, sibuk mencari duit. Mana ada masa nak ke masjid? Balik kerja dah loptik, dah ponek. Sekarang dah pencen, banyak masa lapang. Apa lagi alasan? Dah 20 tahun pencen, takkan sekali pun tak khatam Quran. Besok jawablah. Masa lapang ini merupakan nikmat kurniaan Allah. Setiap nikmat Allah akan tanya, macam mana kita manfaatkannya. Ingat, kesihatan nikmat, masa lapang nikmat. Semua nikmat ini nanti Allah Ta'ala akan tanya macam mana kita manfaatkannya. Setiap nikmat seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Maka saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan puan semua, marilah sama-sama kita memanfaatkan semua nikmat kurniaan Allah. Nikmat bercakap, nikmat mulut yang masih sihat,
Bercakaplah benda yang baik-baik, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, banyakkan solat. Nikmat sihat. Selagi mana boleh berjalan ke masjid, berjalanlah. Satu masa nanti nak melangkah ke bilik air pun mungkin dah tak larat lagi dah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amal soleh. Dah tak lama lagi dah tuan-tuan, dah tak lama lagi dah. Kubur kita dah makin dekat. Hanya menunggu giliran saja dipanggil. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan? Maka persiapkanlah diri kita bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Sekarang itulah yang dapat saya kongsikan pagi ini. Mudah-mudahan memberi peringatan, nasihat buat diri saya juga dan tuan-tuan puan semua. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.